Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaridon akan membuat perbentangan kumpulan bagi subjek undang-undang dalam komunikasi. Dan ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada saya sendiri Syaridon, Encik Muhammad Nazri, Encik AK Musfirah, Puan Sufiana dan Puan Denisia. Dan tajuk kami adalah isu perlakuan tidak bermoral. Perkenalan terhadap isu perlakuan tidak bermoral, iaitu definisinya boleh dikaitkan sebagai tidak bermoral adalah orang yang melakukan perbuatan tidak bermoral seperti penjenayah, tentera upahan, ahli politik yang korup, banker yang tidak jujur, eksploitasi buruh dan lain-lain. Tidak bermoral. Tidak bermoral bagaimanapun adalah apa-apa atau sesiapa sahaja yang bertindak terhadap moral. Dalam pengertian ini, tidak bermoral secara efektif, tiada kesedaran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan walaupun demikian, ia bertentangan dengan apa yang ditetapkan sebagai baik atau betul. Melibatkan tindakan atau pemerhatian tingkah laku yang melanggar nilai dan kepercayaan masyarakat. Oleh itu, perbuatan tidak bermoral adalah berbohong, mencuri, menipu, tidak adil dan lain-lain. Huraian isu dan akta yang berkaitan perlakuan tidak bermoral. Teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia semakin menunjukkan pola perkembangan yang merisaukan. Ekoran impak negatif yang terhasil daripada perkembangan teknologi tanpa batasan. Pelbagai aplikasi media sosial dibangunkan dan dijadikan sebagai platform perhubungan komunikasi dalam masyarakat masa kini, bahkan ianya juga turut digunakan dalam bidang perniagaan. Kegunaan dan keberhasilan dalam teknologi maklumat dan komunikasi di dunia ini dapat dilihat secara melalui peningkatan jumlah pengguna aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak lagi. Namun demikian, semakin canggihnya teknologi yang wujud pada masa kini, maka semakin tinggi isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi sehingga tergubalnya pelbagai jenis akta berkaitan undang-undang komunikasi seperti Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Tandatangan Digital 1997 dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Buhari, bernombor metrik 268463, seorang pelajar PSUM Kota Kinabalu. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan kes yang berkaitan dengan isu perlakuan tidak bermoral di Malaysia. Contoh kes berkaitan perlakuan yang tidak bermoral adalah melibatkan kes seorang pengurus kedai kasut bernama Muhammad Zaidi Abdullah yang telah didenda sebanyak RM3,500 serta dikenakan hukuman penjara selama sehari oleh Mahkamah Seksyen pada 20 Julai 2017 atas kesalahan menghantar komunikasi jelek yang jelas tergolong dalam salah satu perlakuan tidak bermoral. Beliau dikatakan telah mengedit gambar wajah Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dengan seorang wanita yang memakai pakaian seksi menerusi hantaran beliau dalam Facebooknya pada tahun 2017. Muhammad Zaidi yang merupakan orang kena saman OKS telah dijatuhkan hukuman tersebut selepas beliau mengaku bersalah atas 3 pertuduhan. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM1,000 atau 1 bulan penjara sekiranya OKS gagal membayar denda yang dikenakan terhadapnya atas pertuduhan pertama dan kedua. Manakala bagi pertuduhan yang ketiga, OKS telah dikenakan hukuman denda sebanyak RM1,500 serta gagal berhadapan dengan hukuman penjara selama sehari. Namun sekiranya OKS gagal membayar sejumlah denda tersebut, beliau akan berhadapan dengan hukuman penjara selama 2 bulan. OKS telah didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi melalui laman media sosial miliknya melalui profil Facebook Zaidi Zura di suatu pautan dengan pelakuan penghantaran komunikasi jelek dalam keadaan sedar atas niat untuk menyakitkan hati orang lain pada jam 4.07 pagi, kemudian melakukan perkara sama pada jam 6.31 petang dan 7.35 malam pada tarikh yang berbeza, iaitu 3, 5 dan 6 Disember 2016. Kesemua komunikasi jelek dan berunsur lucah serta penghinaan terhadap bekas Perdana Menteri itu dilakukan oleh OKS di suatu lokasi yang beralamat nombor E1110 tingkat 11 Menara E Pandan Kapital, Jalan Pandan Utama, Pandan Indah.
Pihak mahkamah telah membuat keputusan tersebut setelah mempertimbangkan beberapa faktor kepentingan awam di samping mengambil kira permohonan maaf daripada OKS ketika mentadbirkan hukuman tersebut. Tidak cukup dengan itu, pihak mahkamah mendapati bahawa OKS tidak memiliki sebarang rekod jenayah pada masa lampau dan perbuatan mengedit wajah bekas Perdana Menteri dengan seorang perempuan yang memakai pakaian mencolok mata adalah kesalahan beliau yang pertama. Kesan dan akibat kesalahan. Muhammad Zadi akhirnya didakwa di bawah Section 233-1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan jika didapati bersalah, beliau akan berhadapan dengan hukuman di bawah Section 233-3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman bayaran denda maksimum sehingga 50.000 Rm50.000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, serta boleh didenda sejumlah Rm1.000 bagi setiap hari jika kesalahan itu kekal dilakukan walaupun selepas disabitkan kesalahan. Baiklah, yang terakhir, SKMM melalui Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah memperuntukkan suatu tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana laporan yang diterima oleh pihak mereka melibatkan Section 211. Menurut Section ini jelas bahawa tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau individu lain yang menggunakan aplikasi sama boleh membuat hantaran atau memberikan kandungan yang berbentuk sumbang, palsu, berunsur kelucahan, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat sengaja untuk mendera, menghina, menyakitkan hati orang secara sengaja. Baiklah, sekian saja daripada saya kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eka Musfirah bin Pengiran Tajuddin, nombor matriks 268735, dan giliran saya akan membentangkan sedikit berkenaan faktor penyebab perlakuan tidak bermoral. Iaitu yang pertama, penggunaan teknologi yang tidak terkawal dalam kalangan pengguna itu sendirilah. Iaitu penggunaan teknologi yang tidak terkawal akan menyebabkan pelbagai implikasi negatif terhadap keseluruhan hidup manusia, bahkan boleh mengakibatkan berluasanya isu berkaitan perlakuan yang tidak bermoral seperti penyebaran bahan lecah, pornografi, kemudian gangguan seksual dan lain-lain lagi. Dan yang kedua itu media sosial yang melampau dan tidak terkawal dengan baik, di mana kebanyakan individu menghabiskan masa mereka untuk melayari aplikasi media sosial. Dan jika lihat kepada purata penggunaan teknologi dalam kalangan kanak-kanak, kita dapati bahawa golongan ini telah menghabiskan masa antara 7 hingga ke 8 jam sehari dengan teknologi seperti telefon bimbit, televisyen, komputer dan lain-lain. Perkembangan teknologi juga turut menyebabkan wujudnya dua golongan masyarakat, iaitu antara masyarakat yang mampu memanfaat teknologi ke arah kehidupan positif dengan masyarakat yang hanyut dengan kesan negatif yang dibawa oleh teknologi. Okey, seterusnya kegagalan pihak kerajaan untuk menggubal atau mewujudkan akta khusus yang berkaitan dengan isu perlakuan tidak bermoral ini. Di mana ketiadaan akta khusus ini nampaknya telah membuka ruang kepada masyarakat untuk menyebarkan bahan-bahan berunsur lucah tanpa sebarang had ataupun batasan. Oleh itu, bagi saya amat penting bagi pihak MCMC untuk mengawal dan memantau bahan atau maklumat yang disirkan di dalam media sosial. Bahkan masyarakat hari ini semakin mudah terjebak dengan isu perlakuan yang tidak bermoral oleh kerana daripada teknologi yang ada yang memudahkan mereka untuk berkongsi dan menyimpan video, gambar dan tulisan berbentuk kelecehan dan pornografi tanpa dikesan oleh sesiapa, terutamanya ibu bapa mereka sendiri. Ketiadaan penggumpalan akta khusus berkaitan ini serta kegagalan pemantauan daripada pihak berwajib berkaitan isu ini telah mendorong berluasannya isu perlakuan yang tidak bermoral ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Sofiana binti Muhammad, bernomor matriks 268792, akan menyambung pembentangan seterusnya berkaitan tentang peranan akta. Seperti mana yang kita tahu, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengambil peranan yang sangat penting dalam menangani isu perlakuan yang tidak bermoral dalam media sosial. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 adalah satu akta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cyber dan ianya telah dibuat bertujuan untuk menjadi penanda aras atau akta kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia
dalam melaksanakan aktiviti pemantauan terhadap industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuklah penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut, serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam akta ini yang membenarkan penapisan internet. Oleh itu, peranan dan fungsi akta ini telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Malaysia yang berperanan penting sebagai satu badan industri yang mengeluarkan tata cara contoh bagi menangani sebarang kandungan jelik atau sengketa. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh Puan Malaysia. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Dena Siatunai, kad metrik bernombor 268327 akan membentangkan mengenai cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan undang-undang dalam komunikasi untuk menangani perlakuan yang tidak bermoral. Cadangan yang pertama adalah pihak berkaitan sewajarnya mengambil tindakan yang lebih efisien di mana beberapa akta perlu dikuatkuasakan tanpa perlu adanya tindakan menggubal atau memindah sebarang akta yang baru. Ini adalah kerana tindakan mengubal akta baru memakan masa lebih lama di samping perlu mendapatkan pengesahan di Parlimen. Antara akta di bawah Undang-Undang Komunikasi yang perlu dikuatkuasakan adalah Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Keganasan 2015, Akta Pencegahan Jenayah 1959, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 dan Akta Perhimpunan Aman 2012. Hal ini adalah kerana beberapa isu dan sentimen yang berlaku dalam dunia komunikasi masa kini mampu memberikan ancaman yang cukup besar kepada keselamatan negara dan sewajarnya perkara ini diambil tindakan segera bagi memastikan isu ini tidak terus menular sehingga boleh mengakibatkan perang silver. Cadangan yang kedua adalah campur tangan politik dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyuburan hak kebebasan bersuara dalam kalangan rakyat Malaysia tidak sewajarnya berlaku. Kerana semua individu mempunyai hak untuk bersuara, berkongsi posting yang mereka ingini, tetapi perlu memastikan kandungan tersebut tidak ada unsur lucah, jelik dan ada unsur gangguan seksual. Selain itu, akta khusus berkaitan isu perlakuan tidak bermoral juga masih belum diwujudkan oleh kerajaan. Kerana akta yang sedia ada ini telah disalahgunakan oleh pihak kerajaan Malaysia sendiri untuk menghalang suara-suara masyarakat yang mengkritik. Contoh akta sedia ada adalah Seksyen 233-1 (A) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 (SOSMA), Akta Pencegahan Keganasan 2015 Pota atau yang lebih baru iaitu Akta Majlis Keselamatan Negara 2015. Kesimpulan yang boleh kita ambil di sini di dalam konteks isu pelakuan yang tidak bermoral,
Semua pihak wajar berganding bahu dan mengambil pendekatan untuk tidak membiarkan isu penyebaran bahan kandungan berunsur lucah dan komunikasi jelik pada akaun media sosial mereka terus berleluasa. Tindakan wajar yang patut diambil adalah dengan menguatkuasakan undang-undang sedia ada atau menggubal akta khusus berkaitan dengan isu perlakuan tidak bermoral ini. Kita tidak dapat menolak kewujudan teknologi hari ini dalam kehidupan manusia. Bahkan kita juga tidak dapat menafikan bahawa kewujudan teknologi hari ini datang sekali dengan impak negatif yang mampu menghakis norma dan nilai-nilai manusiawi. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan adalah mengawal dan tidak menyalahgunakan teknologi yang ada untuk kepentingan peribadi, menyakitkan hati orang lain atau untuk tujuan mengaitkan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum.